berbalik kepada tadi, hukum tadi kan. Kalau tanya saya, benda tu tak salah pun. Kita nak berhibur tak salah. Tetapi apabila kita berhibur, benda-benda yang ada kaitan dengan akidah dia jadi salah. Contohnya akidah. Saya tengok ada komen dai apa Wan Dazrin. Dai Wan hari tu kan yang dia tegur. Kemudian dia tegur, dia kata budaya ni budaya bagi dia haram kan. Latih challenge ni sebabnya meniru budaya yang Jawa, songsang, budaya Jawa songsang, lepas tu dia kena bash dengan orang Jawa kat Indonesia. Dia tarik balik contohnya kan. Yang saya nampak yang menegur ni bukan menegur bangsa. Contohnya kita kata budaya itu daripada Jawa, kita kata budaya Jawa ni mengarut. Tak, kita bukan menegur budaya tu. Kita menegur benda itu berlawanan dengan fitrah agama tu je. Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi sebut, riwayat Ibnu Umar kata silap. Okey, Nabi sebut man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru atau menyerupai suatu kaum, maka dia ada kalangan mereka. Apabila kita tengok ulama-ulama yang bahas hadis ni, yang menerangkan hadis ni, Ibnu Katsir contohnya kan, Ibnu Katsir, penulis tafsir Ibnu Katsir, dia kata apa? Hadis ini menjadi bukti yang jelas bahawasanya agama menegur atau memberi amaran kepada mereka-mereka yang mana menyerupai sesuatu kaum dari segi perbuatan, dari segi percakapan, dari segi pemakaian, dari segi budaya, dari segi perayaan. Yang mana benda-benda yang dilakukan itu, yang menyerupai kaum tersebut tu bersalahan dengan agama. Bersalahan dengan agama. Okey, kita dalam agama kita pemujaan tak boleh. Sihir tak dibenarkan. Haram kan? Dalam Quran jelas. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya judi, arak, sesungguhnya tilik nasib dan sebagainya, benda-benda tu haram. Rijsun min amali syaitan, benda-benda yang kita kata benda-benda core kerja syaitan. Allah sebut dalam Quran. Kan? Jadi kalau kita buat benda-benda yang kita kata menjurus ke arah tu, walaupun kita kata tak ada niat pun nak seru makhluk gaib kan, tak ada niat pun, tapi kalaulah lagu tu macam menjurus kepada tu, baik tak payah buat. Fahuwa minhum kan. Kalau tak, Nabi kata maka dia tergolong golongan orang-orang yang macam tu. So kalau orang tu berdosa, maka dia berdosa lah. Kan? Dan Imam Sahrawardi dia pernah cakap, fatashabbahu illam takunu mithlahum innat tashabbuha bil karami falah. Maksud dia apa? Maksudnya, maka kamu tirulah orang yang baik, buat benda baik kan. Orang contohnya kita tengok Ustaz Abid Lu selalu buat kebaikan kan, pergi buat kebajikan, pergi melawat orang-orang yang miskin, bagi bantuan dan sebagainya. Kita tengok dia buat baik, kita kata, oi, kalau aku diberi rezeki macam ni, aku nak buat gini jugalah. Kalau aku tak diberi rezeki banyak pun, kalau aku ada RM1 pun, aku nak sedekah jugalah. Paling kurang duit aku ni jadi benda baik juga, contohnya kan. Imam Sahrawardi kata, fatashabbahu illam takunu mithlahum. Kamu cubalah untuk tiru dia. Contohnya kamu tengok Zack ni bagus cara dia, contohnya kan. Walaupun dalam dunia seni dia ni masih jaga batas-batas, contohnya kita kata. Contohnya Zack kan. Kita bagi contohnya kan. Jadi orang-orang yang tengok dia, artis-artis lain yang tengok dia penggiat seni lain tengok dia, kena tiru Zack juga ni. Faham tak? Jadi artis, jadi orang penggiat seni, tak semestinya kita ni melepaskan diri kita sewena-wenanya. Tak, kita kena ada batas. Sebab Islam, apabila kita kata kita orang Islam, kita terikat dengan batas-batas agama. So kita buat apa-apa pun tak ada masalah. Islam tak larang kecuali ikut dalam batasan tu lah. Okay, so nak kata tadi, kalaulah benda tu baik, kita ikut. Jadikan dia role model, kita ikut. Kita tengok yang dia baik, kita ikut. Walaupun kita tak boleh jadi macam dia pun. Illam takunu mithlahum innat tashabbuha bil karami falah. Dia kata sesungguhnya dengan kita mengikut dia, di sana akan ada kejayaan, akan ada manfaat dia. Dan contohnya dalam latih challenge, saya pegang satu je dalam latih challenge atau apa-apa challenge. Sebelum ni benar viral apa Kiki challenge semua kan. Kiki semua kan. Dan banyak lagi challenge yang kita kata bagi saya bukan mengarut, benda tu biasa. Benda tu kita kata nak suka-suka je kan, nak suka-suka. Tapi kalau apabila dilakukan oleh contohnya kita berpakaian
tak elok sangat, pakai ketat contohnya kan. Lelaki perempuan sama je lah. Maknanya benda-benda tu yang tak elok, kenapa kita nak disebarkan kat orang? Walaupun kita kata suka-suka, buat je lah kita. Saya kalau kat rumah dengar lagu, joget-joget tu biasalah. Tapi kat rumah kan. Ui, kan best untuk dapat tengok Bayaki joget sekarang kan. Tak, maknanya kita nyanyi sekali semua. Kalau depan orang kita tak buat lah. Benda kita kena tahu lah. Maknanya ada tempat dan ada masa untuk kita buat dan kita tak buat sesuatu perkara tu kan. Jadi saya berpegang satu je saya berpegang, kalau nak buat apa-apa kita kena fikir. Kita kena fikir benda ni beri manfaat kepada aku atau beri apa kepada aku. Faham. Baik. So sebenarnya kita berbalik macam apa yang kita pernah bincangkan di awal tadi, tidak semua orang bukan berpengalaman, berfikiran, bersenasib. Okay. Tidak semua orang sama nasib. Tidak semua orang sama nasib macam kita, di mana kita alhamdulillah kita daripada kecil diberi didikan agama dan sebagainya. Tapi mungkin mereka-mereka yang contoh yang buat latih challenge ni, mungkin sebenarnya mereka tak tahu pun. Sebenarnya mereka tak tahu. Anggap benda tu biasa. Mereka anggap benda tu biasa dan mereka sekadar nak, yelah, dengan kalau dapat tengok betapa kreatifnya video-video diorang apa semua kan. Benda tu sangat luar biasa. Tapi cuma yang kesiannya bila netizen ni best diorang, macam diorang buat dosa yang terlampau besar gila tau. Memang sebenarnya kalau kita yang belajar agama, macam Bayhaqi sendiri belajar agama dengan dalam kan, kalau kita yang belajar, kita yang tahu ni buat benda tu memang besar lah, benda tu akidah dan sebagainya. Tapi aku yakin diorang yang buat ni diorang tak tahu. Diorang tak tahu. Tapi yang bila netizen press kadang-kadang dia dah bukan menegur dah, dia sampai menghukum. Aku tengok komen dengan Syami kan. Aku tengok komen sampai ada orang sebut the F word, kata mak bapak engkau ni, ada macam-macam. Ada minta maaf ada kata anak haram dan sebagainya. Aku cakap apa benda ni, mengarut kan. Betul. So sebenarnya nak menegur, biarlah mereka-mereka yang lebih alim bab menegur. Maksudnya alim bukan pakai kopiah ke. Maksudnya mereka yang lebih mengetahui dalam tahu bidang. Tahu cara menegurnya. Biar ahli bidangnya yang tu dia kan. Sebenarnya netizen kita ni dalam menegur apa-apa isu pun, satu perangai adalah ada di kalangan netizen, segelintir netizen ni adalah mereka-mereka yang kita kata dia ni hardcore. Sebab tu keluar, betul. Dia tak fikir dah. Di sana ada dosa pahala di sana. Dia tak fikir dah. Dia fikir aku nak bash. Kalau yang menegur dengan baik tak ada masalah. Tapi yang best ni, dia memang akan ada segelintir netizen yang memang tugas dia gitu je.